أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, Selangor Darul Ihsan, Malaysia, ahli jawatan kuasa Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, AJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, tukang mandi mayat, tukang kafan, ada. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir, sama ada yang dah sunat ataupun yang belum sunat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare moga-moga diparingi waras, amin insyaallah. Wis madang oporong ketorone kayo ngelih wai, sing ngelih insyaallah madang nang syurga, amin insyaallah. Yang lapo insyaallah makan kat syurga, amin. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga, alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تمّاً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Insya-Allah kita nak sambung pengajian kita, kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada bab yang menyatakan berkenaan tentang tidak punya marwah
pada majlis yang ke-8. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di madrasahnya pada petang hari Selasa 19 Syawal pada tahun 545 Hijriah. Nifak manusia itu dari sebab kehinaan. Orang munafik itu pakaiannya saja bersih tetapi hatinya najis. Dia berzuhud pada benda-benda yang mubah tetapi dia malas untuk berusaha menambahkan kebaikan. Dia makan dengan menjual agamanya. Tidak pernah berwarak sama sekali. Dia berani makan haram yang jelas. Perkaranya tersembunyi kepada orang awam tetapi tidak tersembunyi kepada orang-orang yang khusus. Semua zuhudnya dan taatnya pada zahirnya saja, sebab kelihatan zahirnya penuh dengan kebaikan, akan tetapi batinnya semuanya rosak. Celakalah engkau taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati, bukan dengan kulitnya. Semua perkara-perkara ini bergantung dengan hati, rahsianya, rohaninya. Telanjangkan dirimu dari apa yang ada padanya, sehingga aku boleh mengambil daripada Allah Azza wa Jalla pakaian yang tidak akan lusuh sebagai gantinya. Tanggalkan pakaianmu itu supaya dia memakaikan pakaian yang baru. Tanggalkan pakaian kemalasanmu terhadap hak-hak Allah. Tanggalkan pakaian dampingmu dengan manusia dan pakaian syirikmu dengan mereka. Tanggalkan pakaian syahwat, pakaian sombong, pakaian ujub, pakaian nifak dan pakaian sikapmu yang sukakan sanjungan manusia, alu-aluan mereka dan pemberian mereka. Tanggalkan pakaian dunia dan pakaian akhirat. Buangkan perasaan daya upayamu, kekuatanmu, kemurah hatimu, dan mari limparkan dirimu terhadap Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa daya upaya, tanpa kekuatan dan tanpa bergantung dengan sebab-sebab hidup, dan tiada syirik dengan sesiapa pun daripada makhluknya. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, apa yang kita pakai ini cuma casing. Telefon dia ada casing dia, ya, cuma luaran. Hakikatnya pandangan Allah Ta'ala adalah hati. Takwa ni tuan-tuan, tempatnya kat mana? Kat hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang luaran kita, tubuh badan kita, pakaian-pakaian kita. Tetapi yang Allah Ta'ala pandang itu adalah apa dia? Kulubikum, hati-hati kamu. Hati adalah tempat pandang Allah Azza wa Jalla. Ini sekalian, jadikan dunia ini kita yang memimpinnya, bukan dunia yang memimpin kita. Bila dunia memimpin kita, maka ini sekalian kita akan sentiasa penat, kita akan lelah, kecewa. Kerana tidak ada satu pun nikmat yang Allah Ta'ala berikan atas muka bumi Allah Ta'ala ini, melainkan di sana diselitkan kekecewaan, kesedihan. Dunia, dia bermula dengan kegembiraan dan berakhir dengan kesedihan. Sedangkan akhirat bermula dengan kegembiraan dan berakhir dengan kegembiraan. Semua nikmat dunia bermula dengan kegembiraan, berakhir dengan kesedihan. Anak kita, kalau kita ajak pergi swimming pool, pergi pantai remis, pantai remis tak boleh mandi, pantai Murib, bawa pergi sungai, ya, suruh mandi, seronok dia. Belum start enjin dah seronok, ye tadi. Naik kereta dah bungah dah. Mandi je kita kata sejam je sejam. Habis je sejam, dah naik. Allah tadi. Itu dunia. Ya, bermula dengan gembira, berakhir dengan sedih. Ini sekalian hakikat dunia, yang mana ada di antara kita yang Allah Ta'ala lebihkan, berbeza dengan yang lain. Ada yang anaknya lebih, ada yang rumahnya lebih, ada yang bininya lebih,
Ini dia. Allah Ta'ala lebihkan. Ini sekalian yang menyebabkan kita melihat dunia ini, kenapa Allah Ta'ala jadikan dia tu ada kereta besar, rumah besar, gaji besar, bini besar, apa lagi? Semua besar. Tuan-tuan, dunia apa pun yang kita dapat, siapa pun yang dapat, akhirnya sama. Yang tak kahwin, dah 40 tahun tak kahwin. Bukan tak kahwin lagi, tak kahwin. Ustaz, saya 40 tahun tak kahwin. Ya? Ustaz, saya 40 tahun dah kahwin, tapi tak ada anak. Akhirnya sama. Haji ada anak? Ada. Berapa orang? 8. Awak? Saya tak direzekikan anak. Haji, yang anak 8 ni mana anak? Anak kat Korea. 12 tahun dah tak balik. Akhirnya sama. Yang ada anak dengan tak ada anak sama. Rumahnya tetap kosong. Seorang UKM, seorang UIA, seorang dekat asrama, seorang wes kawinan. Akhirnya yang ada anak dengan tak ada anak sama. Cuti sekolah baru ni anak-anak bawa pergi jalan. Ada bawa pergi jalan Terengganu, pergi jalan Langkawi, ada jalan macam-macam, lagi 9. Ya, akhirnya duduk sebelah-sebelah ni akhirnya sama. Yang jalan dengan tak jalan duduk juga dah, habis dah. Nikmat ni sekejap je. Yang malam tahun baru buat BBQ. Ya. Dah makan, dah kenyang, dah ngising dah pun, dah flush. Akhirnya sama je, duduk sebelah-sebelah ni, yang makan BBQ dengan tak makan BBQ, akhirnya sama je. Tu cerita kat dunia, tuan-tuan. Saya nak cerita tentang besok bila mana kita mati, hadirin sekalian. Semua nikmat yang kita pernah dapat ni hanya sebuah penceritaan. Yang mana apa dia? Kita pernah ada kereta, kita pernah ada rumah, kita pernah ada anak, kita pernah ada tanah. Ya, dekat Kapar ada, dekat Meru ada, dekat Sungai Kelambu ada, ya, dekat Kampung Endah ada, dekat Kuala Selangor ada, Tanjung Karang ada. Kita cuma cerita. Tapi akhirnya sama, ada dengan tak ada, masing-masing tak boleh bawa. Kita boleh berbangga dengan dalam akaun kita ada simpanan ribu-ribu. Yang akhirnya kita mati malam ni, besok masuk kubur, sama je. Orang dalam kubur, semua tak boleh bawa harta. Yang tak ada harta pun yang tak ada harta memang tak boleh bawa, yang ada harta pun tak boleh bawa. Akhirnya sama. Yang boleh bawa, amalan. Tuan-tuan hadirin sekalian, janganlah kita rasa kecil hati, janganlah kita rasa rendah diri, janganlah kita rasa kecewa. Umur yang bertambah ni kita tak macam orang lain. Orang lain 50 dah ada macam-macam. Kita umur 50 tak kahwin lagi. Orang lain umur 50 dah ada rumah besar. Kita umur 50 masih menyewa. Jangan sedih. Kerana tuan-tuan, itu Piramli kata cobaan. Ujian. Ya? Tuan-tuan, jangan kita buat definisi untung terlalu awal. Untunglah haji gaji besar. Sekarang ni goyang kaki makan duit pencen. Untunglah. Jangan buat definisi untung awal. Kita ni suka tengok orang tu untung. Seolah-olah kita ni rugi. Kita tengok orang lain untung. Ya? Malam Jumaat, tahlilan, yasinan, ada orang sedekah 40 bungkus nasi. Yang datang ni bukan 40 ni. Tak cukup. Geng-geng tak baca doa, dapat. Geng baca doa, geng wirid, geng sembahyang sunat, geng baca al-mulk, melopong. Keluar, wes entek ke? Wes entek. Ya wes orang apalah, orang ni rezeki tadi. Ya, yang tak baca doa keluar, senyum sampai ke telinga tadi. Alhamdulillah dapat bontrot nasi ambeng. Balik rumah, isterinya wes ngelewet, dah masak, anak-anak orang eneng, akhirnya orang dipangan, masuk dalam peta ais minggu, akhirnya dikuang. Membazir. Akhirnya kena tanya di hadapan Allah besok, satu bungkus bontrot nasi ambeng kena jawab di hadapan Allah. Yang balik melopong tak dapat tu, balik rumah, anak ni baru lepas gajian. Ya, tadi makan tak kat masjid? Orang tu dia. Jom pergi kedai apa dia? Kedai tom yam, makan siakap 3 rasa. Tengok siapa untung. Tuan-tuan, jangan kita tengok orang lain dapat nikmat, kita senang je cakap orang tu untung. Belum lagi. Tuan-tuan, kita tengok orang dapat pencen. Ya? Bekas pesara cikgu, bekas pensyarah.
No, seronoknya dia dapat pencen setengah juta. EPF. Ni dia. Sekali kena tipu setengah juta. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Ramai. Dia bukan kira cikgu tak cikgu, cerdik tak cerdik. Dia kalau nak kena. Dia nak kena, dia boleh kena. Ya? Orang tamat selalu rugi setengah juta tu nak makan. Berbaki umur. Kalau 60, kalau lah hidup 5-10 tahun lagi, 20 tahun lagi, makan tuan-tuan. Nak banyak mana makan. Sekadar untuk makan kan setengah juta cukup tak 10 tahun? Alah, terlebih-lebih. Tapi oleh kerana tamak, akhirnya rugi. Apa yang dikejar tak dapat, apa yang dikendung berciciran. Ini sekalian. Sebab tu jangan kita definisi untung awal sangat. Untung haji keretanya 3 kan. Padahal semua geran tu dekat bank. Kita kereta sorong geran kat kita. Ni dia. Jadi dalam hidup ni hadis sekalian, jangan mendefinisikan untung lebih awal. Mari kita bincang, apakah untung tu? Apa yang bila kita dapat untung? Apa ni kita dapat? Kalau gaji banyak tu untung, dapat bonus tu untung. Yang selama kita kata untung yang akhirnya bontong terus. Ya? Apa untung? Untunglah tuan-tuan, apa saja nikmat yang kita dapat gunakan untuk mentaati Allah. Tu baru untung. Dalam akaun 2 juta, belum rezeki kita. Mati, rezeki waris. Waris penghabiskan. Tukang habis. Ini dia. Kita tukang kumpul, ada orang tukang pakai, tukang habis. Berapa ramai orang yang dalam hidup, dia cuma tukang kumpul. Kumpul duit, beli motor Isuzu, dicolong wang. Tukang kumpul je. Ada tak? Ada. Ini tuan-tuan. Kumpul setengah juta, akhirnya apa dia? Kena scam. Ada tak? Ada. Maknanya sepanjang hidup daripada muda, cuma tukang kumpul je. Akhirnya yang dapat manfaat orang lain. Sedih tak? Sedih. Dunia ni kecewa tuan-tuan. Kecewa ustaz, anak saya 30 tahun. Berjaya, doktor. Ada yang jadi usahawan berjaya. Tapi sedih ustaz, tak sembahyang. Dikejutkan, diketuk pintu, ngamuk. Ambil kunci kereta, minggat lagi rumah. Allah. Pedihnya hati. Tuan-tuan, daripada kecil, hantar tadika, hantar sekolah rendah, hantar sekolah menengah, hari-hari. Dibawanya bekal, sarapan, dibawa ketewul. Ini dia. Kemudian apa? Bila universiti dihantar kat mana? Tanjung Malim, pergi 3 pagi dah bangun. Ada yang hantar pergi Sabah Sarawak pun ada, yang hantar kat Pening pun ada. Punya pengorbanan ayah. Anak-anak ni dia tak tahu bapaknya ada duit ke tak ada duit, caunya minta, ya nak duit. Ini dia. Telefon, ya 200, ayah 300. Senang aja minta. Tak tahu bapaknya minjam dekat jiran, adik-beradik, dah keisinan, dah malu dah. Yang hutang yang ada pun belum habis bayar, nak pinjam lagi. Anak tahu minta je. Tiba-tiba dah berjaya, umur 30 tahun, bila dikejut sembahyang, digugah, ngamuk. Ya Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau kita besarkan anak kita dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba dipanggil, Abu, dia tak menyaut. Panas tak kita? Panas tuan-tuan. Kalau kita WhatsApp tak reply, panas tuan-tuan. Bila telefon diangkat, lepas tu diletak. Panas tuan-tuan. Dipanggil tak menyaut. Marah tak kita? Marah tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala panggil, hayya 'alas salah. 1 hari 5 kali. Kita tak nyaut, agak-agak tuan-tuan. Allah marah ke tak marah tuan-tuan? Ni dia. Kita bagi makan kat anak kita baru 30 tahun. Allah bagi rezeki kat kita daripada kita lahir sampailah kita sekarang umur 40, 50, 60 tahun. Allah bagi rezeki, tak pernah lupa. Bagi penglihatan, bagi pendengaran, bagi boleh berjalan, bagi boleh berak, bagi boleh kentut. Bayangkan satu hari tak boleh kentut, biru-biru muka. Ji, kenapa tak boleh kentut? Dah 2 minggu dah. Allah. Ini sekalian, dalam hidup ni, Allah Ta'ala jadikan ujian-ujian ini tujuannya apa dia? Untuk kita berfikir dan bermuhasabah diri. Bila mana anak kurang ajar pada kita, mungkin kita adalah yang kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau ada kawan-kawan tak hormat pada kita, mungkin kita tak respect pada Allah Ta'ala sehingga ada kawan-kawan kita tak respect, tak hormat pada kita. Bila isteri kita tak hormat pada kita, mungkin kita dulu tak hormat pada pencipta. Ya tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, orang munafik itu pakaiannya saja bersih, di luar tunjuk bagus. Ni kita panggil syirik, ya, dalam amal. Syirik dalam amal ni tuan-tuan, dia tidak ikhlas dalam mentaati Allah, hanya melakukan kebaikan untuk ditujukan kepada makhluk, sama ada mendapat keuntungan ataupun mengelak daripada mudarat. Mengelak daripada mudarat ni maknanya takut kena kecam. Lepas tu pakai lawa-lawa. Nanti kalau pakai yang bolong-bolong nanti orang kata apa pula. Ya? Jadi kita sembahyang kat masjid, kenapa? Ada yang nak pujian, ada yang kenapa pergi masjid je. Nanti orang kata saya tak datang pula. Dan nanti kena WhatsApp, Ji, hidup lagi tak? Hidup lagi. Kenapa dah lama tak pergi masjid, contoh kan. Jadi saya pun datang. Ya, datang untuk apa dia? Elak kena kecam. Ada orang nak pujian, ada orang nak takut kena kecam. Ini dia. Ada orang nak dapat keuntungan. Kenapa datang rajin? Mana tahu dilantik jadi AJK. Nanti gambarnya kan ditepek dekat dinding depan masjid. Masuk-masuk imam satu contoh. Itu dia. Macam-macam lah orang ni. Ya, ada orang kerana nak dapat jawatan, ya, ada orang kerana nak dapatkan pujian, ada orang kerana nak dapat tempat di hati makhluk. Ya, supaya orang tahu, masyarakat tahu dia ada duduk dalam masjid, dia jadi ahli masjid. Orang nampak, kalau ada 200 orang, 200 orang nampak yang dia ni ahli soleh. Nak tunjuk kat orang. Ini dia, macam-macam. Orang mukmin ni tuan-tuan, nak tahu ikhlas tak ikhlas sama je, ada orang ke tak ada orang. Ya, ada orang pergi kuliah, tak ada orang pergi kuliah. Ada orang baca Quran, tak ada orang baca Quran. Ya, ada orang sembahyang sunat, tak ada orang sembahyang sunat. Ini dia. Ni tengok bila tak ramai orang, dia pun tak sembahyang. Bila ramai orang, dia sembahyang. Ini dia. Ya, bila ramai orang, dia pun baca doa. Tak ramai orang, dia pun bangun. Ini dia. Isteri geling-geling kepala je tengok. Dia punya baca doa tu angkat sampai macam ini tu. Amin. Dekat rumah pada Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus jengising. Tak adanya nak baca doa. Ni sekalian. Jadi nak beritahu dalam hidup ni, ikhlas ni sama je. Waktu senang atau waktu susah. Ada orang dia beribadah waktu bila? Waktu senang. Mana dia? Waktu susah, dia tak nak beribadah. Kenapa waktu susah tak nak beribadah? Ustaz, waktu saya beribadah dulu, sama je tak kaya-kaya pun. Lebih baik tak payah saya beribadah. Tu, jiran depan rumah, tak sembahyang pun kaya je dia. Mana dia? Jadi dia rasa, ya, waktu dia dalam keadaan senang ke, susah ke, sama je. Baik tak payah ibadah. Ada orang macam ni. Ya. Ada orang dia, waktu dia susah, lagi dia tak nak beribadah. Sebab apa dia? Ya, lagi saya dah beribadah pun sama je. Saya dah baca solat, saya dah baca al-mulk sama je. Saya dah sembahyang sama je. Ujian banyak je. Dulu tak kahwin, orang tanya. Sekarang dah kahwin, orang tanya lagi. Tanya bila nak ada anak. Tanya je. Besok dah ada anak, besar-besar orang tanya lagi. Bila anaknya harap kahwinan. Kan? Besok bila dah anak dah kahwin, tanya lagi. Bila nak nimang cucu. Ustaz, sampai bila nak kena tanya ni? Mati je lah. Mati kena tanya. Malaikat Munkar Nakir, tanya tak? Tanya. Jangan kita ingat hidup ni senang. Semakin hidup, semakin susah. Kenapa hidup semakin susah? Kita dah kata dah sebelum ni. Kenapa dia? Pertama, ujian itu kerana 2. Kerana bertambahnya iman, dan yang kedua kerana bertambah ilmu. Semakin bertambah ilmu, 3. Semakin bertambah iman, semakin bertambah ilmu, dan yang ketiga, semakin bertambah umur. Semakin bertambah umur, semakin bertambah ujian. Dulu ujian kita tuan-tuan, suruh hafal sipir je. Makin lama makin susah dalam hidup kita ni. Ya? Dulu ujian kita, fikir apa dia? Fikir anak je, fikir anak. Kau nak kena fikir cucu, kena jaga cucu pula. Ni dia. Ni sekalian. Anak nak kena fikir, cucu nak kena fikir. Ujian bertambah. Dengan nak kena fikir diri sendiri, penyakit mula bertambah. Ini kehidupan dunia ni sedemikian. Ya? Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Cukuplah tuan-tuan, umur yang bertambah ini 20, 40, 50, 60 menyebabkan dunia ini menambahkan kekecewaan yang banyak dalam hidup. Anak-anak kecewakan kita, pasangan kecewakan kita,
kawan-kawan kecewakan kita. Kecewa tuan-tuan. Belanja kawan makan hari-hari, diambilnya, diantarnya, bawa pergi mancing, ya. Sampai umur 30 lompat parti. Allah, pedih je pedih. Contoh dia tuan-tuan. Ya. Kenapa Ji dah tak kawan dah dengan Haji Soak tu? Dia dah lompat parti ustaz. Allah. Ni dia. Sedih saya. Hari-hari belanja makan, dibawa pergi jalan, pergi Penang, main golf, mancing, ya, macam-macam, basikalan, ya, pernah masuk macam-macam grup. Daripada kecil dulu naik basikal BMX. Lepas tu pernah masuk geng pemotoran sama-sama. Pernah masuk geng kereta sama-sama. Pernah masuk grup apa dia? Ya, pernah masuk motor-motor besar sama-sama. Pernah masuk naik basikal balik, dia pusing balik naik basikal balik. Ji pergi mana? Basikalan. Kenapa? Exercise. Masuk balik, ya. Sekarang masuk mana? Sekarang dah masuk grup wheelchair. Tiba-tiba dia lompat parti, pedih je. Tentang dalam hidup ni hadirin sekalian, ya. Kita kawan punya lama, tiba-tiba apa dia? Tiba-tiba tak sama dengan kita je. Tuan-tuan, biarlah dia nak parti mana pun. Tiba-tiba kita rasa terasa, akhirnya kita kecewa. Dunia kecewa. Ya, berapa ramai yang dia semakin bertambah umur, dia sedih. Ustaz, saya sedih, kawan-kawan saya dah ramai dah tak ada, dah tinggalkan saya. Kenapa? Kenapa Haji tak nak? Kenapa orang tak nak kawan Haji? Bukan tak nak kawan Ustaz, dah tinggalkan saya kembali ke rahmatullah. Umur saya 80 ni, tinggal saya dengan Haji Soak je. Yang lain semua dah tinggal. Dah tak ada dah. Tuan-tuan, akan bertambah umur ni tuan-tuan, yang mana apa dia? Kawan kita mula kurang. Ya. Tuan-tuan, setiap di kalangan kita ni, dia ada kelebihan-kelebihan yang mana dulu jaguh. Jaguh sukan gasing, jaguh main konda-kondi cotit. Ya. Jaguh main apa dia? Galah panjang. Jaguh mancing, letak je dapat. Belum letak dah dapat. Ni dia. Macam-macam jaguh. Tapi hari ni orang tak kenal kita. Generasi baru tak kenal kita. Saya pernah pergi PJ, ada seorang senggol saya, Ustaz, saya YB. Pakai songkok tinggi. Saya pun tak tahu dia YB, dia bekas YB. Generasi tu dah habis. Orang kenal kita tu dah habis. Cucu kita pun tak kenal kita ni dulu atlet bola Malaysia. Contohlah dah kan. Nak tahu perjalanan hidup ni. Mana tuan-tuan di sekalian, dunia ni dia akan menjanjikan kekecewaan. Siapa kejar dunia, dia menambahkan kekecewaan yang banyak dalam hidup. Maka jangan kita kejar dunia. Ya, tapi kejar akhirat. Jadikan dunia ni sebagai alat je. Tuan-tuan, dunia ni beban. Semakin banyak dunia kita, semakin terbeban dalam hidup. Macam mana nak bagi ringan? Infak, sedekah, ringan. Macam mana nak kurangkan ujian? Ambil yang perlu. Yang pertama, cari yang perlu. Yang kedua, guna yang perlu. Yang ketiga, ada lebih, beri pada yang memerlukan. Tuan-tuan, Rasulullah sebut, carilah dunia ni, kejarlah dunia sekadar untuk kita hidup di dunia. Berapa lama? 60, 70. Dan kejarlah akhirat sekadar untuk boleh duduk di akhirat. Lama kan duduk akhirat? Lama. Jadi kejarlah bekalan akhirat biar banyak. Kerana pada ini sekalian, kerana akan sampai satu ketika malaikat Israel datang. Maka ketika itu kita kecewa tuan-tuan. Orang yang mana menumpukkan harta yang banyak di dunia, dia paling susah nak mati tuan-tuan. Paling susah ni maknanya bukan malaikat tak boleh cabut nyawa. Paling susah ni maknanya paling berat untuk tinggalkan dunia. Kenapa dia? Dia ada tanah kat Kampung Endah, dia ada tanah kat Meru, dia ada tanah kat Kapan, dia ada tanah kat Kelantan, dia ada tanah kat Terengganu, dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada anak, dia ada macam-macam nikmat. Dalam akaun CMB Klik, Maybank Tuju, ada simpanan-simpanan yang banyak. Tuan-tuan, mati ni pemutus nikmat dunia. Maka tuan-tuan, dia rasa keabotan untuk meninggalkan dunia ini. Berbanding orang yang mana hartanya telah dipindahkan ke negeri akhirat tuan-tuan. Dia seronok nak tinggalkan dunia. Kerana apa dia? Kerana hartanya dah tunggu dia. Nikmat dah tunggu dia. Dia dah bungah, dah tak sabar tuan-tuan. Ya? Yang mana sepanjang umurnya tuan-tuan, hartanya, masanya, mudanya digunakan untuk mentaati Allah, menjana nilai yang kekal di sisi Allah. Tuan-tuan, berapa banyak dalam hidup ini hadis sekalian, manusia yang bermati-matian pagi, petang, siang, malam mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Kita dah sebut sebelum ni, dunia tu apa, akhirat tu apa. Dunia adalah semua yang bila mana kita mati tak boleh bawa. Akhirat apa? Bila mana kita mati semua boleh bawa. Dunia. Ya, maknanya di penghujung usia ni tuan-tuan, kita fikir apa sahaja
nilai yang kita boleh bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan hadirin sekalian, celik je mata, apa yang boleh bawa? Amalan, bayang subuh berjemaah, baca Al-Quran. Inilah yang boleh bawa. Tuan-tuan, bila mana kita mati saja malam pertama di alam barzah, tuan-tuan, kita tak sedar kita dah mati, kita ingat mimpi. Kita ingat mimpi. Ya. Mati saja, roh ni Allah Taala hadapkan. Ya, malaikat hadapkan bertemu dengan Allah Taala. Kalau beriman, Allah Taala sudi nak jumpa. Kalau yang tak beriman, tuan-tuan, maka dihalang. Dan roh ni kembali semula ke dalam kubur, masuk balik ke dalam jasad, kemudian kita mula sedar. Kita sedar, tuan-tuan, kita mula meraba-raba, ya Allah, tanah, bau tanah. Dulu pakai perfume bukan main mahal, 2,000. Pakai sebulan tak hilang. Ini dia. Sekali bau kapur barus je, kapur barus. Ya. Dulu baju tudung harga 2,000. Kenapa mahal sangat? Kali peluru. Sekarang ni bila tengok ni, ya Allah, kain kapan je, kain kapan. Ni apa ni? Kain kapan putih je. Ya, bau tanah. Sorang-sorang. Masa tu baru sedar yang kita duduk dalam kubur, tuan-tuan. Baru sedar. Ya Allah. Masa tu jerit, panggil. Panggil siapa? Ya, panggil siapa-siapa. Panggil Timbah, panggil isteri dia. Panggil anak dia, Leha, panggil YB, panggil semua panggil. Tuan-tuan, tak ada orang boleh dengar. Duduk sorang-sorang dalam kubur. Maka waktu tu, tuan-tuan, duit kita yang kita kumpulkan, harta kita yang pernah kita kumpulkan, masa yang kita habiskan untuk dunia tu, tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong amal-amal akhirat ni lah. Antaranya Al-Quran. Al-Quran datang, teman kita duduk sebelah. Tuan-tuan, kadang-kadang bila AJ kata siapa berkelapangan mari baca Al-Mulk, ada di kalang kita rasa, tak payahlah baca Al-Mulk. Dia tahu Al-Quran ni yang akan teman kita. Ya, jangan khawatir. Ya, aku akan menemani kamu. Akulah Al-Quran yang kamu baca dulu di dunia, aku akan menemani kamu. Rasulullah sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan menjadi peneman kepada pembacanya. Teman, Al-Quran teman. Ketika malaikat Munkar dan Nakir yang menyoal dalam kubur, maka Al-Quran temankan kita, tuan-tuan. Anak tak teman kita, isteri tak teman kita, telefon tak teman kita, apa lagi, TV tak teman kita, rumah tak teman kita, semua tak teman kita. Quran teman kita. Quran teman kita sampai bila? Sampai kita masuk syurga, tuan-tuan. Ketika mana nak meniti di titian sirat, ketika mana soalan demi soalan nak ditanya, ni handbag Ajinomoto ni, beli ni pakai duit apa dia? Ini dia. Dia tanya semua. Dia tanya, ni kain plekat ni gajah duduk, gajah bangun, gajah tak boleh duduk semua ni. Macam-macam gajah ni kena tanya besok. Maka apa dia? Yang akan menjawab, yang akan tolong kita adalah apa dia? Malaikat. Malaikat akan apa dia? Akan tolong jawab. Kerana ketika itu, ya, hari tersebut, ya, semuanya apa dia? Mulut akan ditutup. Ya. Mulut akan ditutup. Yang akan bercakap siapa dia? Adalah tangan kita, kaki kita yang akan menjadi, yang akan bercakap. Ini dia. Mulut kena tutup. Ya. Dan nanti akan tolong kita siapa dia? Tolong kita adalah Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, sesibuk apapun kita, bacalah Al-Quran. Tuan-tuan, orang kaya siapa dekat kampung kita? Kita tanya, siapa orang kaya? Orang kaya adalah orang yang rajin baca Quran. Orang yang paling banyak baca Quran, dia lah orang paling kaya sekali dekat kampung kita. Tuan-tuan, kadang-kadang tengok, ustaz, saya duit tak banyak. Bukan mati bawa duit. Saya kereta tak banyak. Bukan mati bawa kereta. Ini dia. Mati ni bawa apa? Bawa amal. Jadi siapa yang nak jadi jutawan di dunia, banyakkan baca Quran. Ini dia. Satu huruf 700 kebaikan. Ini tuan-tuan. Ya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Maka di penghujung usia ni kita banyakkan baca Quran, banyakkan amal, banyakkan zikir sebagai bekal kita. Kerana dunia dah tak lama, tuan-tuan. Ya, dunia dah tak lama. Sama ada dunia hancur dulu ataupun kita mati dulu. Jadi insya-Allah kita akan berehat dahulu untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وصل الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفعه وصوم مقام محمودا للذي وأنته إنك لا تخلف. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tuan-tuan sekalian, dalam hidup ini kita nak sibuk mentaati Allah. Pertama, dengan kita mampu membezakan mana intan mana kaca. Anak-anak kecil banyak kali saya sebut, kalau diberikan lollipop RM1 dan juga emas kilo, dia akan ambil lollipop. Padahal kalau dia ambil emas kilo, dia boleh beli beribu-ribu gula-gula lollipop. Jadi mukmin hadirin sekalian, oleh kerana ramai yang tidak faham ataupun sudah tahu tetapi tidak berapa yakin, tidak seperti yakinnya kita terhadap dunia. Betul, ramai kena tipu. Bila Haji join 20,000 ni, nanti Haji akan dapat 2 juta. Ramai percaya dan ramai kena scam. Tapi bila disebutkan siapa sembahyang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, tak ramai yang yakin. Begitu sembahyang jemaah, siapa sembahyang seorang, satu, siapa sembahyang berjemaah dapat 27. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Siapa sembahyang duha 4 rakaat pada waktu duha, solat sunat 4 rakaat pada waktu duha, akan diberi istana mahligai di syurga Allah. Tak ramai yang yakin. Ini dia. Sanggup pagi petang siang malam fikir macam mana nak dapat rumah pertama. Ada yang kena scam pun ada. Dah bayar deposit, akhirnya tak dapat tanah, tak dapat rumah. Ya. Akhirnya tuan-tuan sekalian, sesiapa yang terlalu mengagungkan dunia, dia tidak dapat melainkan kekecewaan. Sengaja Allah Ta'ala jadikan sedemikian kerana itulah rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, ada kalanya turun di kala mana kita kecewa. Sengaja Allah kecewakan kita. Seperti kawan-kawan mula tinggalkan kita. Dengan sebab kita sakit, dengan sebab kita miskin. Dulu waktu kita kaya,
kita dikerumuni oleh ramai kawan-kawan. Saya sebut banyak kali, orang yang sukar mendapat kawan-kawan yang ikhlas, kawan-kawan yang sejati, kawan-kawan yang setia adalah orang yang banyak hartanya dan orang yang tinggi jawatannya. Bukan tak boleh dapat, sukar. Kerana apa dia? Kebanyakannya dia dapat kawan yang hanya nakkan kepentingan. Kenapa kawan? Sebab nak tumpang glamour, nak dapatkan jawatan, nak dapatkan menumpang harta. Ini dia. Dia hadir sekalian, akhirnya kita kecewa. Waktu kita YB, waktu kita ada harta, waktu kita ada jawatan, orang keliling kita. Dan hari ini kita kehilang semua. Itu rahmat. Tak ada kawan tu rahmat. Kerana apa dia? Kerana kita boleh sibuk pada Allah Ta'ala. Yang dulu, kita nak pergi baca Quran, nak pergi kuliah duha, orang sibuk ajak kita pergi mancing, pergi situ, pergi sini. Bila kita dah tak tahu nak pergi mana, rupanya itu rahmat. Allah jadikan kita sakit tu rahmat. Di kala mana kita pandang kesusahan itu adalah satu azab, tapi orang mukmin memandang ini rahmat. Waktu sakit, tak boleh pergi mana, zikir je zikir. Kalau pergi sana sini jumpa kawan, mengumpat. Duduk rumah tak boleh apa-apa, zikir. Waktu jam di Selangor ni trafik. Selangor KL ni trafik. Jarak tak jauh tapi jam. Orang mukmin tengok rahmat. Allah bagi jam 2 jam ni boleh zikir 2 jam. Ini dia. Sebab saya sebelum ni dah cerita ada seorang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pegawai yang kerja di Pejabat Agama Islam, Ma'isyah Alam. Duduk di mana? Duduk di kundang. Ulang-alik. Pukul 4:30 pagi dah bangun. Dia tanya, dia nazir masjid. Kata, Haji kenapa tak duduk je di Shah Alam? Kenapa ulang-alik? Daripada kundang jauh. Dia kata, saya dapat nikmat zikir. Setiap hari boleh bangun 4:30 pagi. Dan boleh dengan jarak yang panjang tu saya sempat untuk zikir banyak. Kerana nanti dah kerja sibuk dia. Maksudnya tuan-tuan, orang mukmin ni tuan-tuan, dia sentiasa melihat peluang untuk boleh buat baik. Dalam apa jua perkara. Ini dia. Tak ada harta boleh zikir. Orang ada harta boleh sedekah. Dia cara dia nak masuk syurga dengan jalan sedekah. Kita tak ada duit banyak, nak sedekah macam mana? Jalan zikir. Ini dia. Setiap orang carilah jalan untuk masuk syurga dengan jalan yang mengikut kemampuan masing-masing. Haji, apa jalan haji nak masuk syurga? Saya puasa. Mudah-mudahan saya bersahur di dunia dan saya berbuka di akhirat. Ini dia. Ramai orang yang mana dia rajin puasa, dia meninggal waktu puasa. Dia bersahur di dunia, dia berbuka di syurga. Tuan-tuan. Haji pula, saya ada rezeki lebih, busy cari harta, tapi dengan harta ni, saya gunakan untuk infak. Nak pergi kuliah duha, nak baca Quran, tak sempat. Jadi cara saya masuk syurga dengan banyak sedekah. Haji masuk syurga macam mana cara dia? Saya banyak pergi kuliah. Rajin pergi kuliah, cari kuliah. Bukan majlis takwa je. Saya cari mana-mana jadual masjid di sekitar Lembah Kelang ni, mana-mana yang saya rasa saya perlu. Tajwid, saya pergi. Pusing. Ini dia, bawa kereta. Pagi-pagi nak pergi mana je? Nak pergi kuliah. Kuliah kat mana? Kuliah kat Ampang. Pergi Ampang. Cari kuliah. Jenis cari kuliah. Pergi belajar. Mudah-mudahan Ustaz, saya mati dalam keadaan perjalanan saya belajar. Ataupun dulu waktu saya kerja, saya dapat pahala kerja. Tentu orang mati dalam keadaan kerja ni mati syahid. Pergi kerja, balik, 3-3 syahid. On the way pergi kerja, mati syahid. Masa tengah kerja mati syahid. On the way balik kerja, mati syahid. Bukan macam mati syahid yang dekat Palestin tu lah. Dia ada kategori syahid dia. Jadi sekarang ni saya nak dapat mati di jalan Allah juga. Dengan apa dia? Dengan jalan belajar. Belajar je cari. Bukan kuliah maghrib je. Macam-macam kuliah. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah macam-macam kuliah. Ini dia. Tujuannya apa dia? Sentiasa duduk di rumah Allah Ta'ala dalam majlis-majlis ilmu. Kerana tuan-tuan, tempat yang paling baik atas dunia ni adalah apa? Di masjid. Tuan-tuan, kadang kita dengki tengok orang cuti-cuti sekolah bawa, anak bawa, cucu bawa pergi berjalan. Kita kat rumah, pergi dapur pergi ruang tamu. Itu je ulang-ulang. Ada masa pergi masjid. Dan pergi masjid ni tempat paling mulia sekali. Kita rasa seronok lah bila mana Allah Ta'ala pilih. Kerana tak semua orang pilih tuan-tuan.
penduduk di kapal ni, tuan-tuan bilang dengan nisbah yang datang, maka tuan-tuan, berapa persen yang datang? Itu yang Allah Ta'ala pilih. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.